Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pembelajaran kita dengan subtopik seterusnya iaitu 6.3 pendebungaan dan pensenyawaan. Okey, apa itu maksud pendebungaan? Okey, awak boleh tengok dalam nota yang saya dah bagi pada awak Okey, proses pendebungaan bermaksud proses pemindahan debunga dari enter ke stigma. Ingat lagi dah, enter ni duduk mana? Stigma duduk mana? Tengok mula. Okey, dan dibantu oleh ejen pendebungaan seperti serangga, mamalia, burung, air dan angin. Angina dua-dua. Okey, ni auto correct lah ni dia jadi angin. Okey, serangga ni yang paling glamour contoh macam lebah. Okey, macam kupu-kupu, rama-rama. Okey, gitulah. Kehadiran debunga di stigma akan mencetuskan proses persenyawaan. Maknanya lepas debunga ini terbang, pergi hingga ke stigma, berlakulah proses pensenyawaan. Okey, macam mana proses dia tu? Okey, apabila dia sampai ke stigma, dinding enter akan mengering. Ni dinding enter tu, dinding enter tadi yang organ yang jantan mengering dan merekah. Tulisan yang ayat yang saya sebut ni ada di bawah ni. Ada yang di bawah, tapi saya akan berpandukan gambar awak boleh tengok esei dia yang saya dah bagi tu. Okey, dinding enter akan mengering dan merekah, membebaskan butir debunga yang matang. Inilah. Ni butir debunga yang matang. Okey, debunga dipindahkan ke stigma oleh ejen pendebungaan. Okey, tak ada masalah. Debunga akan bercambah. Gini kita panggil istilah dia bercambah. Okey, debunga akan bercambah. Nukleus tiup akan menghasilkan tiup debunga. Okey, dia start dah. Dia start tiup dah. Dia buat jalan. Okey, nukleus penjana ini akan menjalani mitosis. Untuk menghasilkan dua gamet ni, dia menjalani mitosis ni, ingat selepas nukleus tiup buat tiup debunga. Okey, jadi bila dalam perjalanan, barulah nukleus penjana menjalani mitosis, menghasilkan dua gamet jantan yang haploid. Okey, tiup debunga menembusi mikropil dan ke dalam ovul. Okey, ni ia berjalan. Okey. Dia terus sampailah, awak tengok pada gambar yang kedua. Okey, sampailah dia menembusi mikropil. Mikropil ni dah bukaan ni. Okey. Kalau awak tengok dalam ovum, dalam dia punya ni, dia ada ovari, dia ada dua ovul. Dia tengok salah satu yang mana dia senyawakan. Dia tak pergilah dua-dua, dia tak pergi kiri kanan, dia pergi salah satu. Okey, sebelum kita teruskan lagi, ingat balik sel-sel yang ada di dalam ovul. Ini satu ovul ni. Ni satu ovul, jangan keliru. Satu ovul ada 3 sel antipodal, 2 sel sinergi dan 1 sel telur, dan ada lagi 2 sel kalau tak silap sel kutub. Betul lah. Nukleus kutub. 2 nukleus kutub. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, dia ada 8. Okay. Jadi ke mana 2 gamet jantan ini pergi? Tengok pada ayat dia, tiup debunga menembusi mikropil dan ke dalam ovul. Okey, bagi hak tu. Okey, seterusnya nukleus tiup merosot. Maksudnya selepas dia sampai ke mikropil ni, tak ada fungsi dah nukleus tiup.
Hak tiup jeng habis. Okey, nukleus tiup merosot dan kedua-dua gamet masuk ke dalam pundi embrio. Okey. Dalam ovul ni kita panggil pundi embrio lah. Okay, persenyawaan ganda dua berlaku. Macam mana ganda dua itu? Bermaksud dua gamet jantan bergabung dua kali di dalam ovul. Okay, kita ada dua gamet jantan. 1, 2. Okay, dia bergabung dengan siapa? Satu gamet jantan bergabung dengan sel telur. Hak ni menghasilkan zigot. Sel telur ni N, gamet jantan ini N. Jadi dia menghasilkan zigot yang 2N. Hak ni akan jadi bersedia nak jadi pokok barulah ni. Okey. Yang kedua, satu lagi gamet jantan bergabung dengan dua nukleus tiup. Kutub. Tiup merosot lah. Okey. Dua nukleus kutub. Okey, yang ini N pun ada N, ada N. Kan? Lepas tu dia akan menghasilkan tisu endosperma. Tisu ataupun awak nak tulis sel endosperma pun. Endosperma yang 3N. Dah sebab 1, 2, 3N. Okey. Okey, tisu ataupun sel boleh belaka. Okey, yang triploid kita panggil. Okey, jadi 5 nukleus lain di dalam pundi embrio merosot. Hak mana nukleus lain ni? Okey. Yang ni lah 3 sel antipodal merosot, 2 sel sinergi merosot. Ia tak ada fungsi. Yang ada fungsi hanya telur dengan kutub saja. Okey, jadi yang lain merosot. Jadi habislah. Itu adalah proses persenyawaan. Seterusnya, proses ini detail yang saya sebut dah sesuatu tadi itulah. Okey, jadi secara dalam ayatnya awak boleh tulis seperti ini. Okey, yang ni yang saya dah sebut. Yang ini tadi gambar yang bila nukleus dua nukleus jantan gamet jantan masuk, satu dia akan pergi kepada sel telur. Satu lagi dia akan mensenyawakan dengan 2 nukleus kutub. Tengok tu ada 3 tu kan. 1, 2, 3. 1, 2. Hak ni jadi 2N. Hak ni jadi 3N. Ingat nukleus kutub ni duduk di tengah-tengah. Okey. Tu je hak saya cerita dah tadi. Okey, kepentingan persenyawaan ganda dua. Yang pertama, maklumat genetik diturunkan kepada generasi seterusnya. Yang kedua, memulihkan keadaan sel gamet yang haploid kepada zigot yang diploid. Daripada N menjadi 2N. Kiranya jadi sel normal lah. Okey, yang ketiga, tisu endosperma digunakan untuk perkembangan embrio. Embrio ni nak jadi pokok yang seterusnya ni. Nak jadi pucuk, nak jadi benda ni. Okey, daripada zigot jadi embrio. Okey, dan embrio ini kita kira dia dibantu oleh tisu endosperma untuk berkembang nanti. Dan tisu endosperma membolehkan embrio tahan lama jika keadaan tidak sesuai untuk bercambah. Dan ini adalah latihan. Jangan lupa buat.